Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Sihat deh? Okey, alhamdulillah sihat, dimuliakan Allah. Muka semua berseri-seri. Allahu akbar. Okey, jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bitakwil. Subuhul kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh, amma ba'du. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam mawaddah warahmah, salam mahabbah, salam cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk menghampiri bulan Syaban ini. Insya-Allah dah masuk bulan Syaban. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah untuk memasuki bulan Ramadan ini, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Macam dua hari lepas ada saudara kita tuan-tuan yang di Johor Bahru tak sempat nak menghadapi bulan Ramadan. Gugur sewaktu dalam bulan Syaban ini. Jadi insya-Allah kita merayu, bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keizinan untuk kita untuk memasuki bulan yang suci, bulan yang mulia itu. Walaupun Nabi sangat suka pada bulan Syaban. Di bulan Syaban Nabi banyakkan berpuasa, bersedekah, qiyamul lail. Nabi subhanallah, ini di antara bulan-bulan untuk menyucikan diri kita, untuk menyucikan jiwa kita, badan kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan, untuk menyucikan roh kita dalam puasa tersebut, insya-Allah. Puasa kata Allah untukku. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat memasuki bulan Ramadan yang mulia itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetamu-tetamu Allah yang sedang berada di Surau Darul Ilmi, agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, alhamdulillah, dan juga sahabat-sahabat maya kita, iaitu Puan Haniza, Puan Umi Kalsum, ke atas tadi ada Puan Maria. Puan Maria ni dia ada di sini dan juga di sana, dan Puan Syamira Syahwi. Jadi yang ada di sini alhamdulillah, yang berada di sana tu jadi boleh sharekan kepada kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan jangkauan alam maya kita ini sampai ke negara Brunei, Indonesia, Singapura, dan walau di mana juga berada, semuanya kullu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk majlis ilmu pada hari ini. Dan bayangkan, ana yang bercakap ni tumpang sikit saham yang sedang mengaturkan FB Live, yang sharing FB Live, yang follow FB Live, semuanya share pahala satu dunia, tuan-tuan. Takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi alhamdulillah. Jadi walaupun ba'imah apa yang kita lakukan, segala-galanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu sunnah yang Nabi lakukan pada bulan Syaban yang mulia ini adalah banyakkan istighfar. Istighfar, kerana mudah-mudahan Nabi kata, di samping Nabi istighfar, Nabi bersabda, dalam bulan Syaban ini pahala ataupun buku-buku amalan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi suka kalau buku itu diangkat dalam keadaan Nabi berpuasa, sedang berpuasa. Jadi insya-Allah kita dah puasa Isnin Khamis tu, alhamdulillah cantik. Mudah-mudahan dapat tambah lagi dengan puasa-puasa putih, puasa hari-hari putih, insya-Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi apa yang kita lakukan semuanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Talabul ilmi, adapun kita mengajar kerana Allah, duduk belajar juga hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kena paksa? Tak ada. Tak ada. Kitunya Adinda kata, ustaz ni sekarang mungkin berada di luar kawasan, tapi walaupun berada di luar kawasan, ana yakin dia sedang memantau kita, mantau semua anak-anak buah dia. Tapi Adinda kita kata
Hanya sekadar ayol, dia boleh berikan motivasi je, tapi dia tak ada paksa. Dia tak ada, kalau mu tak join, nanti mu tak naik pangkat. Tak ada gitu dah. Adakah kena paksa kita duduk sini? Dah, hanya kerana rela, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita serahkan segalanya pada Allah, Allah yang Maha Penentu, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Indah, Allah yang Maha Mengerti, dan Allah yang Maha Mengetahui setiap rahsia dan terbaik apa untuk diri kita. Cuma just on time Allah akan luluskan, insya-Allah. Jadi ayuh kita beristighfar, kita penuhi bulan Syakban ini dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita istighfar dan banyak zikir. Mudah-mudahan dengan zikir itu hati kita akan menjadi tenang, insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu ya Allah. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Tubna ya Allah. Tubna ya Allah. Wa raja'na ya Allah. Wa raja'na ya Allah.
وندمنا 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pandanglah kami ini hamba-hamba-Mu yang hina dini ini ya Allah, dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, capaikanlah cita-cita kami ya Allah, sama ada cita-cita kami yang dekat maupun cita-cita kami yang jauh. Ya Allah, tinggikanlah nama-nama kami ya Allah, serulah nama-nama kami ya Allah sebagai tetamu-Mu ya Allah di hadapan pintu rumah-Mu nanti ya Allah, sebagai tetamu kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Tinggikanlah nama-nama kami ya Allah dalam syurga-Mu nanti ya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa zurina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita mulakan majlis kita dengan umul kitab. Mudah-mudahan dapat keberkatan di Tuhan hamba dan di hamba yang hina ini dini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, betapa hari ini kita berkorban apa saja. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah, takbir, Allahu Akbar. Bila hati sudah ada cinta tuan-tuan, bila hati sudah ada cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pekerjaan yang kita lakukan, walaupun apa rintangan yang kita sedang hadapi, sama ada dalam perjalanan dunia kita, perjalanan akhirat kita, apabila cinta sudah berbutik dalam hati hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segalanya kita rasakan indah, segalanya kita rasakan bahagia. Walaupun kita terpaksa menanti dan terus menanti untuk dijemput sebagai tetamu Allah dan tetamu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penantian itu tidak akan pernah sirna. Penantian itu tidak akan pernah pudar kerana kita tahu apa yang kita nantikan itu insya-Allah. Jadi hari ini di antara jalan-jalan penantian tersebut, Allah kata sesungguhnya mengumpulkan wang untuk perjalanan bertemu dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk bertemu Rasulullah SAW. Begitu juga jalan-jalan jihad untuk kita belajar mentadabbur talabul ilmi berkenaan jalan ke umrah, jalan ke Makkah, jalan haji dan umrah juga merupakan sebuah perjalanan jihad fisabilillah. Takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan perik-jerik kita, sakit pinggang kita, sakit duduk kat bawah tuan-tuan. Penat tau duduk kat bawah 1 jam dah. Kalau ustaz dulu pun sakit pinggang juga. Pakkan ustaz duduk atas kursi boleh lah. Yang kat bawah tu lenguh tuan-tuan. Tetapi ustaz tak dapat nak membalasnya. Hanya Allah saja yang mampu membalasnya. Mudah-mudahan diberikan kita satu asbab musabab. Wahai hamba-Ku, hanya kerana menuju jalanku kau sanggup begini, begitu, begini, maka mudah-mudahan Allah menjadikan satu asbab untuk kita meraih cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minggu-minggu yang sudah
kita telah belajar tentang beberapa jenis dam. Ada dam haji, dam ular, gitu ke? Bukan tuan-tuan. Ada dam, berbagai jenis dam, dan mengapa dikenakan dam, dan juga apakah larangan-larangan ihram yang apabila mana dilakukan dia dikenakan dam. Jadi alhamdulillah, hari ini kita akan sambung pengajaran kita, PMP kita pada muka surat yang ke 193 dalam topik dam ihsar. Masih berkisar tentang dam, tetapi kali ini special sikit. Kalau dulu kita tahu dam hanya boleh dibayar di bumi Makkah Al-Mukarramah, sama ada nak sembelih kambing ataupun dam memberi makan kepada fakir miskin, hanya dilakukan di bumi Makkah Al-Mukarramah. Tetapi dam yang kali ini dia ada special sikit. Dam ihsar, marilah kita sama-sama buka pintu hati kita, buka pintu minda kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita faqihna fid din wa alimna bitakwil. Kita faham tentang agama Islam dan kita dapat mengamalkan dan dapat kita ajarkan kepada orang-orang Islam yang lain maupun yang bukan Islam. Kita ajak mereka kembali kepada fitrah. Innad dina indallah il-Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Memang benar. Ada agama Kristian, agama Yahudi, agama Nasrani. Benar. Itu dulu. Sebelum Islam diturunkan, agama itu terpakai. Tapi bila agama Islam diturunkan, maka isolated lah, maka terpinggirlah agama-agama yang lain dulu. Jadi kata Allah, mai ramai-ramai masuk agama Islam, kembali kepada fitrah Islam, insya-Allah. Jadi ini agama yang syumul, agama yang benar. Mudah-mudahan kita dapat amalkan agama Islam ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan one-to-one dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya dalam kubur, man rabbuka? Allahu rabbuka. Ma dinuka? Yakin Islam dini. Islam itu agamaku, insya-Allah. Takbir. Allahu akbar. Jadi apa itu dam ihsar? Jadi kalau siapa yang ada kitab, kita boleh rujuk kepada kitab. Siapa yang tak ada kitab, boleh rujuk fil qalb, rujuk pada hatinya dan nukilkan perkataan itu sebiji-sebiji dalam qalbu kita. Mudah-mudahan dapat guna pakai sewaktu kita mengerjakan ibadah haji dan umrah nanti, insya-Allah deh. Okey. Dam ihsar. Arti apa makna dam ihsar? Apa itu arti dam ihsar? Okey. Dam ihsar adalah dam untuk melepaskan diri daripada larangan ihram bagi seseorang yang sudah berniat ihram ataupun haji. Itu dia dah berniat haji ataupun umrah tetapi tidak dapat menyelesaikan rukun hajinya atau rukun umrahnya atau kedua-duanya sekali disebabkan peperangan, musuh, wabak. Dalam konteks kita hari ini, wabak. Okey, dan penyakit dan sebagainya. Itulah makna dam ihsar. Seorang hamba Allah yang telah ketika mana berniat, ya Allah, aku nak menunaikan haji, aku nak menunaikan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala. Tetapi subhanallah, bila sampai di kawasan Mekah Al-Mukarramah, tiba-tiba Allah uji tuan-tuan dengan terjadinya peperangan, dengan terjadinya musuh yang mengancam, kalau mu masuk Mekah, aku bom mu. Contoh, mu pergi balik pulang negara masing-masing. Kalau mu masuk juga, aku bunuh mu. Allah, itu satu ancaman ke atas. Wajib untuk mempertahankan nyawa kita. Ataupun ada wabak yang sedang dahsyat di bumi Mekah. Pemerintah katakan mana-mana muktamirin sila pulang ke negara masing-masing. Manakala kita dah berniat dah daripada tanah air kita, maka dikenakan dam ihsar. Ataupun orang yang kena penyakit, kalau perempuannya bila sampai di bumi Mekah tiba-tiba keluar haid yang tak putus-putus. Ataupun orang lelaki, kita lelaki bila sampai Mekah terjadinya aksiden, kepala kita luka berdarah. Doktor kata nak kena jahit lukamu, tapi sebelum jahit kena botak dulu, kena cukur dulu. Maka kita dalam berihram. Allahu akbar, masya-Allah. Itulah sebab itu kita kena study sama-sama hayati sebuah perjalanan ini. Mungkin akan terjadi pada diri kita tuan-tuan, tak mustahil. Jadi kita get ready nah. Okey. Mengambil satu ibrah bagaimana pada tahun ke-6 Hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu bermimpi
Bayangkan tuan-tuan, Nabi dah berhijrah daripada Makkah ke Madinah selama 5 tahun, 6 tahun, rindu. Nabi ni kelahirannya Mekah, jadi rindu dengan pakcik dia, dengan suasana kampungnya di Mekah. Dalam keadaan kerinduan 5 tahun, 6 tahun tak balik kampung, kita baru 2 tahun. Bagi dia Nabi 5 tahun tuan-tuan tak balik kampung, 6 tahun. Mesti rindu. Dalam keadaan terlalu rindu, Nabi Muhammad SAW bermimpi. Satu ketika Nabi bermimpi, Nabi dan para sahabat di Madinah melakukan ibadah umrah di Mekah. Jadi Nabi pun, ayo wahai sahabat-sahabatku, okey. Wahai sahabat-sahabatku, okey. Jadi marilah pada tahun ini kita berkumpul beramai-ramai, kita pakai ihram. Nabi Muhammad SAW tarik kaswah unta merah dia tu daripada Masjid Nabawi, berjalan lebih kurang 3 km sampai ke Masjid Bir Ali. Nabi tak naik untanya. Nabi dan sahabat semua naik heret kenderaan masing-masing. Okey. Kemudian sampai ke Masjid Bir Ali, Nabi di situ Nabi mandi sunat ihram, Nabi pakai pakaian ihram, Nabi berminyak. Sebelum Nabi berniat tu, Nabi berminyak rambutnya berwangi-wangian, dan kemudian Nabi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nabi telah berniat ihram umrah di situ. Badan Nabi pun labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Setengah tafsir mengatakan hampir 8 hari 8 malam tuan-tuan. Bila siang Nabi berjalan, bila malam Nabi berjalan sikit, bila panas lampau terik Nabi berehat, bila sejuk yang ekstrim melampau Nabi berehat di celah-celah batu-batuan antara perjalanan Madinah di Mekah. Dikatakan 8 hari 8 malam Nabi berjalan. Dan satu ketika Nabi telah berjalan sampai ke satu perkampungan Al-Hudaibiyah, lebih kurang 10 km daripada perkampungan Hudaibiyah itu untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan tuan-tuan, dah berjalan 400 lebih kilometer jauhnya. Subhanallah. Dan nak sampai Mekah lebih kurang 10 km. Kemudian puak-puak Abu Sufyan daripada Makkah Al-Mukarramah menahan di situ. Cakap, mu datang buat apa? Jadi cakap, Nabi kata, kami datang hanya untuk membuat umrah. Tengok, Nabi tak ada pakai pedang pun bersarung semua, tak ada peralatan ketenteraan, hanya pakai ihram putih tuan-tuan. Lalu puak-puak di Mekah katakan, dia tak percaya dengan kedatangan Nabi untuk melakukan ibadah umrah. Jadi datangnya perjanjian Hudaibiyah. Disingkatkan cerita, ketika itu dikatakan di antara poin-poin dalam perjanjian Al-Hudaibiyah adalah pada tahun tersebut Nabi dan rombongannya tidak boleh melakukan ibadah umrah di Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah. Dan ada poin-poin yang lain. Ketika itu Nabi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Nabi ada sebentuk cincin Muhammad Rasul Allah. Nabi telah mengecok mohor itu menandakan Nabi bersetuju dengan perjanjian tersebut. Jadi sahabat yang lain bengang. Subhanallah. Sahabat yang lain sudah ada virus. Kalau kita sekarang Instagram, kan kita ada viral. Cakap, apa itu Muhammad, Nabi Muhammad? Kita kuat mah, kita boleh perang. Setakat orang Mekah tu, bayangkan. Sahabat yang 3,000 orang berani nak memerangi Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah, luar biasa. Itulah keimanan para sahabat. Lalu Nabi mendengar, Nabi menangis. Nabi menangis dalam kemahnya. Mula-mula Nabi arahkan, wahai sahabat sekalian, tahun ini kita tidak boleh melakukan ibadah umrah. Maka Nabi arahkan untuk menyembelih binatang, menyembelih kambing di situ, menyembelih kambing korban atau unta, waimah apa yang dibawa. Dan Nabi nak yang lelaki berbotak dan perempuan mengunting rambutnya. Jadi sahabat macam tak puas hati. Sahabat cakap belakang-belakang, apalah Rasulullah tu, dah jauh-jauh berjalan kita sampai sini, tiba-tiba nak patah balik ke Mekah. Apa, ingat kita pengecut ke? Nabi menangis tuan-tuan. Nabi menangis. Lalu salah seorang isteri Nabi keluar, Ma'asyiral muslimin, apa you all ni, sanggup kamu menitiskan air mata Rasulullah kat dalam kemah tersebut? Sanggup kamu mengingkari sabda Nabi Muhammad SAW? Lalu bila mereka menangis, lalu disitulah Nabi Muhammad SAW mengarahkan sahabat-sahabat mereka untuk membuat, itu namanya dam ihsar. Kerana umrah yang tidak tertunai pada tahun tersebut, maka mereka dikendaki untuk menyembelih kambing dan memotongkan rambut mereka, lalu pulang kembali ke tanah air, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Itulah ihtibar yang Allah turunkan dalam pengajian, dalam pelajaran kita hari ini.
iaitu dam ihsar. Kita ambil ibrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dam ihsar iaitu tidak ada pilihan melainkan hanya menyembelih seekor kambing dan bercukur ataupun bergunting bagi wanita. Itu dam dia adalah seekor kambing. Kalau kita tak ada kambing, kena cari duit untuk beli kambing. Okay, tapi specialnya hari ni, dam ini, Ustaz, boleh tak buat kat Malaysia? Boleh. Tetapi afdalnya buat di Tanah Suci Mekah. Okey. Jika tidak berkuasa untuk membeli seekor kambing, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor kambing. Sama juga tuan-tuan. Pimai-pimai tang tu kambing juga. Okey, buat nilaian seekor harga kambing dan belikan makanan dan dibagikan kepada fakir miskin di tempat tahlul tersebut. Contoh, di mana tempat kita terhalang tuan-tuan. Contohnya dalam perjalanan tuan-tuan nak menuju Mekah, kemudian dah pakai ihram, ada kalau kita transit. Yang ada orang transit di Jeddah, ada yang transit di Sri Lanka. Tiba-tiba di Sri Lanka kita dapat berita perjalanan kita tak boleh diteruskan kerana Saudi dalam keadaan virus ataupun peperangan. Jadi di Sri Lanka lah kita kena cari beli kambing, kita kena sembelih kambing itu dan botak kepala kita. Di mana-mana tempat yang terhalang Macam baginda Nabi terhalangnya di Al-Hudaibiyah. Jadi di situ Nabi sembelih kambing, Nabi memberi jamuan makanan kepada penduduk-penduduk di sekitar Hudaibiyah tersebut. Insya-Allah perkara ini terjadi 1400 tahun lebih lampau. Tetapi sehingga hari ini, kalau tuan-tuan berada dalam perjalanan haji dan umrah, insya-Allah tuan-tuan boleh duduk di tempat masjid tersebut, rasakan bagaimana di situ. Anak alhamdulillah kenal dengan imam besar dia, Imam besar Masjid Al-Hudaibiyah tersebut. Dia mengatakan, Ustaz, masjid ni usuh, tapi kerajaan Saudi memang tidak memberi apa-apa dana untuk memperbaiki masjid tersebut. Tapi ini tempat sejarah, Ustaz. Kalau Ustaz ada siapa-siapa yang nak menginfakkan, nak taja pintu, nak taja kubah, nak taja bilik airnya, nak taja tempat ruang solatnya, falyatafadhal Ustaz. Jadi itulah kerja ana selama hampir 10 tahun sudah, bawa jemaah-jemaah yang berkeinginan untuk menginfakkan rezekinya direct dengan Syekh imam besar di sana, bersemuka. Kadang-kadang siapa nak kirim, kita kirim di sana. Wallahi subhanallah, itulah yang termampu sekadar tanggungjawab kita kan. Jadi boleh rasakan di situ banyak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi kalau tak berkuasa juga, tadi kita tak ada duit Ustaz nak beli kambing, hendaklah dia berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor kambing. Okey, katakan kambing di Arab Saudi harganya 500 rial. So secupak gandum di sana harganya katakan 10 rial. So bagikan 500 bagi 10 sama dengan, kemudian cupak itu hendaklah digantikan satu cupak bersama dengan satu hari puasa, tuan-tuan. Kalau 500 bagi 10 sama dengan 500 lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada beran tuan-tuan. 500 hari berpuasa tuan-tuan. Senang ke susah? Susah Syekh. Setahun lebih Syekh. Masya-Allah. So eloklah untuk dibelikan kambing. Belikan kambing, carilah mana-mana pecah tabung ke apa kita dam ihsar di sana. Tetapi insya-Allah dalam keadaan kita ulang-alik ke sana, ada satu kaedah, iaitu kita kena niat bersyarat tuan-tuan. Yang tadi tu niat tidak bersyarat. Maksudnya niat haji dan umrah tidak bersyarat. Ada satu kaedah yang ulama memberitahu kepada kita, Fatwa Tabung Haji pun telah meluluskan perkara ini, iaitu niat bersyarat. Ya Allah, sajak aku berniat untuk melakukan haji atau umrah dan aku beihramnya kerana Allah Ta'ala, dan sekiranya ada ayat berlapik kat situ, dan sekiranya aku didatangi oleh halangan haid bagi wanita atau apa-apa halangan bagi lelaki, maka bertahalullah aku, halallah aku ya Allah seperti mana orang-orang yang halal. Halal tuan-tuan. Itu teknik kaedah dia. Kita sama ada kita rasa kita hebat, kita kuat, kita sihat, tapi ana diharuskan untuk melakukan niat bersyarat untuk mengelakkan perkara yang ini berlakulah. Perkara yang ini iaitu dam ihsar berlaku. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, hari ini kita belajar tentang dam ihsar. Okey, dam ihsar yang dapat dilakukan, dam ihsar juga dapat dilakukan oleh wanita yang datang haid
dan tidak dapat melakukan tawaf haji atau umrah kerana terpaksa balik segera ke tanah airnya, atau pesakit yang berpenyakit berat yang terpaksa dihantar balik ke Malaysia untuk rawatan lanjut. Okey, ada dua kaedah untuk perempuan yang ada haid tak putus-putus, yang lelaki berpenyakit yang terpaksa hantar balik. Ini ustaz pernah alami perkara sebenar. Okey, ada seorang tetamu Allah di Madinah waras. Tiba di Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan berihram dah ni. Dah berihram, tapi baik waktu tu kita di Madinah kita niat bersyarat. Tiba di Makkah dia hilang akal tuan-tuan. Tiba-tiba lelaki dia sudah buka ihram dia masuk bilik sana, masuk bilik sini, bilik perempuan berbogel. Jadi perempuan, ustaz. Cakap jangan ditengok. Kalau ditengok maka kira rezeki lah tu kan. Jadi pakcik dah tua dah 70-an tuan-tuan, umurnya 70-an. Jadi kalau muda tak tengok lah. Kalau orang tua tak tengok, kalau muda mungkin tengok ya. Jadi gitu, lagi-lagi kita pegang pakcik ni, kurung dalam satu bilik kita, bilik mutawif. Jangan bagi dia keluar. Dalam keadaan jemaah lain sedang melakukan tawaf, melakukan umrah, pakcik ni kita jaga dia, pegang dia, tapi tak ikat lah, cuma kurung dalam bilik, jangan dia keluar bilik. Ada seorang mutawif jaga. Kemudian kita tunggu sampai 24 jam. Esoknya tak waras lagi. Allahu Akbar. Esoknya tak waras lagi. So kita telefon waris di Malaysia, cakap tuan, kami belikan tiket, tuan standby tunggu di KLIA. Sebab Abah tak waras ni, dalam keadaan dia tak tentu arah kan. Jadi dipulang balik ke Malaysia tuan-tuan. Tapi kita dah niat bersyarat, maka halal lah mereka, putuslah pantang larang dalam ihramnya. Kalau tak niat bersyarat, maka kena buat macam ni. Terpaksa dihantar balik ke Malaysia untuk rawatan lanjut. Apabila wanita itu telah suci dan mandi hadas besar, atau pesakit berat telah sembuh daripada penyakitnya, hendaklah dia pergi lagi ke tanah suci Makkah bagi menyelesaikan haji umrahnya. Hanya bagi haji dan umrah yang wajib. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya haji atau umrahnya tidak terlaksana pada tahun tersebut. Contohnya jemaah wanita kita nangis, ustaz, akak sedih lah ustaz. Kenapa? Dah 5 hari duduk Mekah, tak dapat tengok Kaabah ustaz, tak dapat buat umrah ustaz, tapi dalam keadaan berihram. Okey, kalau orang yang tidak niat bersyarat, dia sampai Mekah, dia dalam keadaan haid, dia kena jaga lagi pantang larang dalam ihramnya. Kena jaga betul-betul. Jangan buat 13 perkara yang melanggar pantang larang. Kemudian sampai hari terakhir kita nak meninggalkan, nak balik Malaysia, akak dalam keadaan ihram lagi ni, belum tahallul. Akak kena jaga pantang larang dalam ihram. Mandi pun mandi sekadarnya, jangan mandi bersabun, jangan berwangi-wangian. Kemudian kita naik bas. Sebelum akak naik bas, akak ada dalam 500 rial tak kak? Ada ustaz. Jadi kita panggil mutawif di Makkah. Mutawif ustaz di sana, pengurus kat sana. Okay, Syekh, ambil nama akak ni, ambil duit 500 rial, kami nak keluar. Tapi kita pun naik bas. Zup. Pastikan bas itu dah sampai 92 marhalah. Katakan bas sudah sampai lebih kurang Jeddah, nak hampir ke Jeddah tersebut, dah tak boleh patah balik ke Mekah, maka kita cakap, okey, pengurus, okey ustaz, hantar di sana, dah boleh bagi video, boleh sembelih kambing tersebut dengan niatkan dam ihsan untuk akak ni. Dia pun bila kambing tu sudah disembelih, bagi video, kita kat dalam bas dapat video ni. Okey ustaz, dah disembelih dah. Okey akak, alhamdulillah, akak kena tahlul ihsan. Akak kena ambil gunting, niatkan bismillahirrahmanirrahim, saja aku tahlul ihsan kerana Allah Ta'ala untuk melepaskan pantang larang ihram. Zas, dia gunting dalam bas di bumi Jeddah, maka di sana akak dah lepas pantang larang dalam ihram. Akak bisa mandi, akak bisa bersolek, akak biasa pakai macam orang yang biasa. Itu contoh dia tuan-tuan. Kerana dia tidak niat bersyarat tadi. Tetapi bagi mereka yang niat bersyarat di Madinah atau di Qaulul Manazil, saja aku melakukan ibadat, saja aku berniat berumrah dan aku berihramnya kerana Allah Ta'ala, dan sekiranya aku didatangi haid bagi wanita ataupun apa-apa halangan bagi lelaki, maka halal aku ya Allah, bertahalullah aku ya Allah macam orang yang bebas, orang yang halal. Maka subhanallah, bila sampai Mekah, orang perempuan dalam keadaan berhaid, maka bebas dirinya.
Tak ada pantang larang dalam ihram. Boleh mandi, boleh bersolek, boleh buat macam orang halal, orang bebas. Cuma jangan masuk Masjidil Haram. Jangan masuk ke pintu Masjidil Haram. Jangan katakan, Ustaz, saya rindu dengan Kaabah Ustaz, dah 5-6 hari sampai tak tengok-tengok Kaabah. Boleh pergi ke Babul Awal, Babul King Abdul Aziz. Dekat bawah tu dia bukan pintu, dia luar tapi pintu terbuka. Di sana kita boleh celit-celit, boleh telik-telik di sebalik-sebalik tiang-tiang bangunan tu, nampak Kaabah, nampak Kaabah di sana tuan-tuan. Rindu sana, subhanallah, melambai-lambai daripada luar boleh. As long kita tak melintas masuk ke dalam kawasan masjid tersebut, tidak berdosa. Tapi kalau kita melangkah masuk ke dalam masjid, maka kita telah melakukan perkara yang berdosa besar. Wallahu alam bisawab. Jadi ada kaedah-kaedah dia tuan-tuan. Jadi itulah. Tapi dalam minda kita kena belajar dam esar seperti mana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dalam keadaan mereka yang masuk ke tanah suci Mekah tanpa berniat bersyarat, kena dam esar. Tapi kalau mutawib yang sentiasa ingatkan, okey, jemaah-jemaah kita sama-sama berniat untuk niat berumrah dan bersyarat. Yang itu lebih eloknya begitu nah. Niat haji bersyarat dan niat umrah bersyarat. Okey, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun ustaz telah nyatakan tadi bagaimana kaedah untuk melakukan dam esar tersebut dalam keadaan biasa yang kami lakukan, tapi mari kita rujuk kitab kembali. Adakah tally or not? Adakah sama atau tidak? Jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, setelah keluar dari Mekah sejauh 2 marhalah atau lebih kurang sama 91 km, atau setelah tiba di tanah air. Malahan jika telah tiba di tanah air, kalau sampai tiba di tanah air, hendaklah dengan syarat kita rasa mungkin tak mampu untuk pulang kembali untuk ke tanah suci Mekah. Sama ada di tanah air kita memang dah tak mampulah, kena ambil visa, kena beli tiket kapal terbang, mungkin tidak. Tapi kalau setakat sampai di, contohnya sampai di Tanaim tu lebih kurang 5 km, bila kita dah rasa suci, kita rasa macam nak balik semula ke Mekah kan, itu tak balik lagi. Hendaklah 91 km, 2 marhalah jauhnya, atau telah sampai ke tanah air kita, hendaklah kita menyembelih seekor kambing dan bercukur bagi lelaki dan bergunting bagi wanita dengan niat bertahlul, dan daging sembelihan itu dibagikan kepada fakir miskin tempatan. Boleh deh. Yang untuk dam esar ni boleh kita jamu kampung kita, cakap awak sembelih kambing ni, terpulanglah. Kalau nak cakap dam esar pun boleh, tapi katakan hanya nak sedekah dalam hati, tapi kita tahu bahawa sembelihan itu adalah sembelihan esar kita, dam esar kita. Okey, niatnya aku menyembelih kambing ini sebagai dam esar untuk tahallul nusukku, tu dia tuan-tuan, kena niat tu. Jangan tengah sembelih-sembelih lupa nak niat, lara je, jadi rugi deh. Jadi sebelum niat tu, ya Allah, aku menyembelih kambing ini sebagai dam esar bagiku untuk tahlul nusukku, untuk tahlul ihram atau umrah atau hajiku. Okey, tetapi tak mampu juga ustaz, tak mampu juga, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor kambing dan bercukur atau bergunting dengan niat tahallul. Kena beli juga tuan-tuan. Kambing kat Malaysia sekarang mahal Berapa seekor tuan-tuan? Berapa tuan kambing kita? 1,100. Masya-Allah. Kalau kat Malaysia 1,100. Kalau kat sana ada orang buat akikah 300 lebih je. Betul ke tuan-tuan? Wallahu alam lah. Anda tak pernah jumpa yang kambing 300 lebih. Mungkin ada yang kecil-kecil, comel-comel tu. Biasa kalau kita dam kat sana, cik kambing-kambing yang besar-besar dalam 470 hingga 500 ekor. RM500 rial seekor kan. Okey. Kemudian hendaklah makanan itu, iaitu daging itu, dibagikan kepada fakir miskin tempatan. Niatnya aku bersedekah makanan sebagai ganti menyembelih kambing dan esar untuk tahlul nusukku, iaitu haji dan umrahku. Boleh juga kita buat nilaian 1,100 tu, belikan makanan untuk kita bagi makan kepada orang-orang kampung kita. Kalau tak mampu juga ustaz, 1,100 banyak tu. Okey, tak mampu juga,
hendaklah ia berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor kambing. Okey, kalau kita katakan sekarang secupak beras berapa nilai dia, Syekh? Secupak beras nilai dia kalau kita waktu zakat fitrah dulu, dia ada berbagai-bagai jenis. Ada yang beras biasa, ada yang beras standard tu. Katakanlah RM5 lah secupak tu kan, secupak beras RM5. Jadi 1,100 bagi dengan 5, dapatlah beberapa cupak, jadikan hari dia. Cuba tolong kira, Syekh. Okey, 1,100 bagikan dengan 5. Wow, banyak tu. Cuba berapa, Ustaz? 1,100 bagi 5. Masya Allah, tabarakallah. Ada berani 220 hari, tuan-tuan, kena puasa. Alahkan nak habiskan sebulan Ramadan pun lembik kita dibuatnya. Nak habis 220 hari, Ustaz kan? Tak mampu rasa, tuan-tuan. Betul, wallahi diri yang hamba yang fakir hina ni tak mampu nak berpuasa sampai 220 hari. Maka satu cupak sama dengan 1 hari, dan bercukur atau bergunting dengan niat tahallul. Niatnya, aku puasa esok hari sebagai ganti menyembelih kambing dan dam esar untuk tahallul nusukku haji dan umrah. Bayangkan, kita botak tu niatkan tahallul, nak menempuh 220 hari lagi ni. 220 hari kita punya puasa. Tetapi dengan berpuasa dan bercukur atau bergunting dengan niat tahallul esar itu, maka terhasillah tahallulnya meskipun bilangan hari puasanya belum selesai. Okey, maksudnya hari pertama kita berpuasa, kita bertahallul, maka telah luputlah, hilanglah kita punya pantang-pantang larang dalam ihram tersebut. Walaupun kita nak menempuh 219 hari lagi ni, maka kita dah tak dalam pantang larang ihram lagi. Subhanallah. Tapi susah, tuan-tuan. Jangan buat benda yang susah-susah macam ni lah. So, yang the bestnya, ingatkan, setiap kali nak berniat, naklah berniat bersyarat. Itu yang the bestnya. Paling untuk mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyukarkan diri kita, perkara-perkara yang boleh menjadikan zimmah, iaitu katakan, Ustaz, kita dah buat tahallul gitu, dah puasa dah 100 hari contohnya. Tiba-tiba kita sakit, tak mampu untuk meneruskan lagi pada 120 hari tersebut. Bagaimana, Ustaz? Maka tertanggunglah zimmah ke atasnya, tuan-tuan. Zimmah ni maksudnya tertanggunglah hutang itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Bayangkan kita pulang kepada Allah dalam keadaan kita berhutang. Itu belum lagi hutang dengan manusia, berhutang dengan Allah, ada benda yang tak bayar dengan Allah. Subhanallah, na'udzubillah min zalik lah. Harap-harap jangan terjadi perkara ini pada diri kita. Sebab itulah the best way, jalan terbaik adalah untuk kita sentiasa ingatkan dalam satu grup kita tu. Okey, semua sekali kita ingatkan, sama ada yang tua, yang muda, yang sihat ke, yang sakit ke, kita sama-sama nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habisun fahamali haisu habasani. Ya Allah, aku berniat umrah dan aku berihram dengannya hanya kerana Allah Ta'ala. Dan sekiranya aku didatangi oleh apa-apa halangan, ya Rabb, Allah Maha mengetahui, maka berlapaslah aku, berhalallah aku, ya Allah, bagaikan orang yang halal, orang yang bebas. Maka bebaslah kita daripada pantang larang dalam ihram tersebut. Itu yang sebaiknya deh. Tolong ingatkan. Ada orang, ada setengah berpendapat, Ustaz, kalau kita sakit ke, kalau kita haid ke, kita tak payah niat apa-apa, Ustaz, untuk masuk ke bumi suci Makkah Al-Mukarramah. Boleh gitu? Tak boleh deh. Haram hukum dia. Walau buat iman kita sakit pun, kita haid pun, wajib untuk kita berniat untuk masuki kota suci Mekah. Kerana Allah memanggil kita, menjemput kita untuk datang ke tanah suci Mekah hanya 3 asbab. Pertama, sebagai tetamu hajinya. Kedua, sebagai tetamu umrahnya. Dan ketiga, sebagai tetamu jihad fisabilillah. Anda kiranya satu ketika nanti Kaabah diancam untuk dirobohkan oleh anasir-anasir, maka ketika itu imam besar akan mengatakan, hayya ya ayyuhal muslimun, wahai muslimin muslimat seluruh dunia, datanglah, marilah ke bumi suci Mekah, pertahankan Kaabah daripada diruntuhkan. Ketika itu kita Allahu Akbar,
sebagai perjalanan jihad fisabilillah untuk mempertahankan syiar Islam, untuk mempertahankan rumah Allah yang berada di dunia ini. Itulah jihad fisabilillah, tuan-tuan. Hanya 3 asbab saja. So tidak ada bersenang lenang untuk kita masuk ke kota suci Mekah hanya kerana 3 asbab ini. Sebab itu wajib hukumnya untuk kita berniat. Maka mereka yang berkata tidak perlu niat, istighfarlah banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak, baru salah tu. Supaya kita mengambil. Sedangkan Nabi pun setiap kali nak masuk daripada bumi Madinah ke kota suci Mekah, Nabi berniat umrah hanya 4 kali dan sekalinya untuk mengerjakan ibadah hajinya. Nabi tak pernah bersenang-senang untuk berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah. Boleh-boleh insya-Allah kita hormati kesucian tanah suci kita, sebab hanya mereka-mereka yang Allah, tanah suci Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang dapat minum air Zam-Zam di hadapan Kaabah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih-pilih. Mereka imannya tetap, imannya ampuh, imannya yazid, imannya solid, yang boleh datang ke rumah Allah dan dapat minum air Zam-Zam di hadapan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iman kita goyang, ya ke air terbaik kat dunia? Ya ke tu rumah Allah? Kita masih lagi 50-50. Ya tak ya, ya tak ya. Dan insya-Allah Allah belum nak jemput kita lagi, tuan-tuan. Jadi takkid, kuatkan iman bahawa Allah mengatakan wajib untuk kita sampai ke sana seumur hidup kita sekali, untuk sampai ke Makkah dan juga sama ada haji atau umrah. Maka insya-Allah takkidkan dalam diri kita, ya Allah, aku nak simpan duit sungguh-sungguh, ya Allah. Walaupun satu hari RM1, walaupun satu hari RM10, aku nak simpan duit, ya Allah. Aku nak belajar sungguh-sungguh, ya Allah. Mudah-mudahan satu ketika ni Allah jemput kita sebagai tetamu istimewanya di hadapan Kaabah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menikmati air Zam-Zam, air syurga Allah di hadapan rumah Allah, di hadapan pintu rumah Allah. Itu the best, tuan-tuan. Tak sama air Zam-Zam itu kita minum di tempat kita. Orang buat balik, jemaah buat balik, air Zam-Zam juga. Tapi nikmatnya itu, imannya tak sama iman seperti mana iman seorang lelaki atau wanita Islam yang minum air Zam-Zam di hadapan pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Siti Hajar, bagaimana Nabi Ibrahim, imannya sangat ampuh. Maka turunlah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk diri hamba, untuk diri tuan hamba. Kalau ada soalan dipersilakan. Kalau nak pergi umrah sekarang dah boleh dah. Okey, ya. Tafadhal ya habibi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Pertanyaan dari Syekh kita. Okey, alhamdulillah, amin. Okey, persoalannya begini. Ustaz, kalau kita daripada Malaysia dah bertahallul, okey, dah berihram pergi ke Mekah dulu. Di Mekah lebih kurang kita duduk 5 hari. Tak habis haidnya, kemudian kita Madinah, pergi ke Madinah. Di Madinah haidnya suci, Ustaz. Haidnya dah lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang canggih, manggih, bagus. Ada dalam 2 keadaan, tuan-tuan. Pertama, kita dah perjalanan daripada Mekah ke Madinah, kita dah lebih kurang 480 km jauhnya, lebih daripada 2 marhalah. Okey, jadi di sana kita dah talul ihsar. Penting juga tu, sampai kita di Mekah ataupun dah 90 marhalah, kita telefon mutawif kita untuk melakukan dam ihsar. Maka lepaslah untuk topik pertama, hutang kita dengan Allah dah halas. Okey, 5 hari di Madinah, tiba-tiba dalam 2 hari tersebut, dengan syarat lepas 24 jam haidnya kering. Haidnya kering, ya Allah Ustaz, saya punya haid dah kering Ustaz. Bolehkah saya melakukan perjalanan kembali ke Mekah? Jika ada mahram dalam keadaan keselamatannya terjamin, fal yatafaddal masy'ura, dipersilakan. Tapi jika ada mahram, ada suaminya ataupun ada mutawif yang menemaninya, maka dipersilakan. Kerana sekarang banyak kemudahan, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil JMC, bayar lebih kurang, ataupun naik Shinkansen lah, astagfirullahalazim, itu bahasa Jepun. Kita naik Al-Gitar, kereta api laju, tuan-tuan. Kalau duduk business class RM240, relax, steady macam kapal terbang. Ataupun ambil biasa RM180, ekonomi biasa, duduk dalam 2 jam setengah, 2 jam 40 minit sampai ke Mekah. Boleh kalau diharuskan begitu. Sebab kalau tidak, bagi mereka-mereka yang dam ihsar, memang antara kita dengan Allah dah halas. Tapi untuk perjalanan umrah dan haji yang wajib, haji yang pertama kali, umrah yang pertama kali,
kita memang kena berniat untuk datang kembali ke Makkah untuk melakukan ibadah haji dan umrah kita. Apatah lagi kita masih berada di Madinah, tak perlukan visa, tak perlukan kos kapal terbang yang tinggi. Maka diharuskan tuan-tuan mengikut keadaan masa. Jika ada masa, jika ada penemannya, ada mahramnya, jika ada keupayaannya, falyatafaddal masyura. Dipersilakan tuan-tuan. Boleh. Tapi katakan headnya itu kering, sebab besok dah nak terbang balik Malaysia, hari ni baru kering, maka dinyatakan tidak perlulah begitu. Maka buat perjalanan yang lain nanti. Balik Malaysia kena berazam, ya Allah, tertangguh umrahku ya Allah, hajiku, maka aku berniat untuk tahun-tahun hadapan aku nak datang semula ke Mekah ya Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah yang wajibku ya Allah. Boleh Syekh? Ada dua keadaan begitu. Tengok pada keadaan situasi masa. Kalau masa tu renggang, ada 3 hari lagi di Madinah, ada mahramnya, ada fulusnya, datang semula untuk melakukan, walaupun dapat sekali dalam keadaan berihram, sampai di Jeddah, ambil cab, ambil Grab pergi ke Mekah. Sampai di Mekah tak payah check in hotel, terus di sana bismillah, ya Allahu akbar, ya Allah saja aku menunaikan ibadah umrah ke atas diriku kerana Allah Taala. Tawaf lebih kurang 45 minit, sa'i lebih kurang 1 jam setengah. Kemudian di sana boleh tahlul, ada bilik air semua, boleh mandi pakai yang biasa, pulang semula ke Madinah Al-Munawwarah. Boleh tuan-tuan. Begini, ana ada satu cerita, subhanallah, cerita pengalaman sikit-sikit. Ana bersama jemaah, alhamdulillah dah halal buat tawaf wida, pergi ke Madinah Al-Munawwarah, naik bas lah, sampai pun malam, pukul 10 malam. But then bila ana perasan laptop ana tertinggal dalam perjalanan tersebut, ana perasan laptop ana tertinggal, laptop kesayangan tertinggal dekat bilik di Mekah. Jadi kita telefon pengurus kat sana, cakap, tolong cek dalam bilik sekian-sekian, ada tak? Ada, alhamdulillah. Tolong simpankan. Okay, kemudian bila sampai di Madinah, ana buat kerja-kerja aktiviti di Madinah, dah pukul 12 macam tu, jemaah semua dah tidur. Ana ambil JMC tuan-tuan. Masa tu kereta api tak ada lagi. Ana ambil JMC, cik JMC yang boleh lari 200 km per hour punya. Malam tu pukul 1 pagi ambil JMC, lebih kurang 3 jam je tuan-tuan. 3 jam, tapi memang kalau mati ni syahid fisabilillah lah. Anak dia jalan, dia semua harap 4 orang 5 orang, anak seorang yang orang Asia kan. Bukan banyakkan apa? Asyhadu an la ilaha astagfirullah. Kalau meninggal waktu tu memang insya-Allah syahid tuan-tuan. Laju. Jadi bila sampai di Makkah Al-Mukarramah, ana kena buat ambil laptop tu dulu. Kemudian sebelum meninggalkan Madinah, sebelum meninggalkan Mekah, ana kena buat tawaf wada. Tawaf wada kerana kita datang bukan niat untuk berumrah, tapi untuk melakukan satu tugasan. Kemudian tawaf wada tu perlu untuk meninggalkan bumi Makkah Al-Mukarramah. Tawaf wada, selamat tinggal Baitullah Al-Haram, naik JMC balik pukul 6.30 pagi. Waktu jemaah sarapan, ana dah ada sarapan kat sana. Dia tak tahu pun cerita sebenar apa yang terjadi semalam. Jadi begitu kaedahnya. Jadi tuan-tuan, kalau sebenarnya senang nak buatkan ibadah umrah sekarang, cuma ada sistem lah sekarang ni, norma baru. Masih di Madinah kena isi iktamarna, dapatkan slot umrah jam berapa. Katakan kita estimate sampai di Makkah jam 10 malam, kita estimate kita ambil slot pukul 12 sampai pukul 3 pagi. Pukul 12 masuk, dalam 3 jam tu halas, pulang kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Boleh tuan? Tak jadi masalah okey. Itu soalannya. Jadi insya-Allah kalau siapa nak pergi sekarang dah boleh dah. Dah boleh mendaftar, dah boleh bertabung sikit-sikit. Insya-Allah sementara ada kesempatan. Anda melihat keadaan dunia sekarang dah tak stabil. Apatah lagi dalam keadaan peperangan antara Ukraine dengan Rusia. Jika terjadinya terletusnya peperangan, maka kemungkinan bumi-bumi Middle East itu akan digazetkan sebagai tempat-tempat yang beresiko. Jadi janganlah ditutup lagi pintu sepadannya kan. Jadi dalam keadaan sekarang ni, subhanallah, astagfirullah, dunia memang dah di ujung tanduknya. Dalam keadaan kita lihat bagaimana di Kuantan orang berzina atas motor tuan-tuan, tanpa segan silu Nauzubillah min zalik. Ini Nabi dah kata dah dulu 1400 tahun dahulu. Maka belum satu tanda besar ad-duhan tak keluar lagi. Jika ad-duhan dah terjadi, maka selepas itu pam satu akan terus berlalu sampai terjadi kiamat. Nauzubillah min zalik. Maka sementara ada kesempatan, jangan tunggu lagi. InsyaAllah Ustaz akan terbang 25 hari bulan ni kembali ke Madinah. Kalau tak pun ada Ustaz yang lain, Ustaz Babal Love, Ustaz Syukri tu akan menggantikan tempat.
Ana aim untuk yang 10 Ramadan terakhir di Makkah Al-Mukarramah kena jaga kesihatan juga dah. Memang dulu muda-muda boleh selalu-selalu. Ni dah tua-tua ni kena pilih slot yang kita sesuai. Jadi tafadhal masyurah, boleh sila. Boleh pilih, boleh tanya dengan Kak Maria ke, dengan Ustaz Jo ke, cari slot sementara ada kesempatan insya-Allah. Jadi orang dah pukul 2, nauzubillah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita buat perkara baikkan dalam bulan Syaban ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan kita dapat kembali ke tanah suci Mekah berulang-ulang kali jumpa Rasulullah SAW berulang-ulang kali insya-Allah. Sekian yang baik daripada Allah, yang baik daripada pencipta, yang tidak baik daripada yang dicipta, yang hina fakir ini. Dan tuan-tuan jaga diri, jaga kesihatan, jaga iman, jaga amal, jaga akhlak. Allah sentiasa memerhatikan kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.